Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Okey, kembali kita dalam satu siaran live khas ya. Saya buat awal sikit hari ini sebab bertimbunnya desakan bertimbun dalam pelbagai saluran terhadap saya untuk mengulas isu yang hangat diperkatakan, iaitu isu ataupun lebih tepat ya, isu yang hangat yang giat dipermainkan oleh parti politik tertentu, iaitu isu isu chopstick. Jap ya. Maaf ya, kucing ganggu. Okey, so itu isu yang sedang dimainkan, dipolitikkan, sengaja manipulasi untuk kepentingan parti-parti tertentu, dan juga untuk menimbulkan prasangka, dan juga untuk mendapat tarikan daripada pengundi. Okey, jadi apakah isunya? Baik, di negara kita ni, parti-parti politik ni, tidak kira kita cerita UMNO ke, kita cerita MCA ke, kita cerita DAP ke, sentiasa memainkan isu-isu tertentu yang boleh menimbulkan ketegangan perkauman ya, demi mereka mendapat perhatian daripada target mereka, daripada kaum tertentu. Dan isu chopstick ini tidak jauh bezanya. Jadi sebenarnya jika kita lihat kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang tertulis di dalam satu buku yang diterbitkannya dan kemudian dilaporkan oleh media, okey, sebenarnya kalau kita kaji, dia beri contoh perumpamaan ya, apabila melihat menceritakan berhubung asimilasi kaum Cina di negara ini, apabila cerita integrasi ya, kaum Cina di negara ini, dan dia beri contoh, okey, mereka masih makan, mengekalkan budaya mereka, tak ingin mencuba cara lain, contohnya iaitu makan dengan chopstick. Jadi anda perlu cukup matang jika nak baca buku yang diterbitkan oleh seorang tokoh negarawan dan seorang yang pintar, yang jauh berfikir seperti Tun Mahathir. Okey? Sebab jika anda berfikiran cetek, atau anda jenis yang berprasangka, ataupun anda secara am adalah seorang yang di dalam jiwa anda terpahat atau tersemai satu semangat perkauman yang luar biasa, iaitu tidak ada toleransi terhadap kaum lain, maka anda akan mencapai kesimpulan berdasarkan sifat anda itu ya. Jadi apabila Tun memberi contoh chopstick, itu bukan bermakna dia berkata salah bagi orang Cina makan dengan chopstick. Itu bukan bermakna dia kata orang Cina ni kalau makan dengan chopstick ni menandakan disebabkan makan dengan chopstick itu tidak boleh ada asimilasi kaum Cina dengan kaum Melayu, tidak boleh ada integrasi kaum Cina dengan Melayu. Itu adalah satu kesimpulan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu ya. Contohnya, jika kita lihat kenyataan Guan Eng, dia membayangkan, ataupun tak silap saya dia beritahu secara langsung, salah kalau kata chopstick itu, makan dengan chopstick itu menyebabkan Cina tak boleh asimilasi. Itu andaian dia sendiri, itu kesimpulan dia sendiri, dan ini mencerminkan jiwa Guan Eng itu dan sikap sebenar DAP. Ada pelbagai kesimpulan boleh dibuat, tapi mereka selalu menjurus ke arah situ ya. Apa yang Tun maksudkan bukan sebenarnya isu chopstick, tapi benda yang dia sebut tu nak bagi semua faham, guna satu contoh yang mudah dilihat dan difahami oleh semua.
Jadi kalau guna contoh mudah, tengok Cina dia nak makan dengan chopstick. Okey. Dia tak nak dia kekalkan budaya tu. Jadi semua orang faham apa yang Tun cuba gambarkan. Tetapi orang yang kuat bersyak wasangka, yang kuat sifat syak wasangka dia, orang yang berjiwa perkauman, dia akan melihat dengan cara perkauman, dengan kacamata perkauman. Ya. Cuma dalam buku tu Tun tak boleh berhujah seperti seorang intelek dengan bahasa, dengan perumpamaan tahap tinggi. Jadi dia guna contoh chopstick sebab memang benar. Kalau kita lihat di mana-mana, Cina kuat dengan budaya dia. Itu tak salah. Tapi dia nak kekalkan budaya dia. Tapi secara amnya, saya pun lihat, bukan saya salahkan, tapi saya lihat ini hakikat. Inisiatif mereka untuk cuba mengambil, mempelajari budaya orang lain, khususnya budaya Melayu ni, amat kurang. Ramai Cina di luar sana tidak fasih berbahasa Melayu. Itu hakikat. Jadi bila nak cerita kat orang bahawasanya inisiatif dari kalangan orang Cina ni yang kuat dengan budaya dia terlalu kuat sampai dia tidak menunjukkan inisiatif yang secara mendalam untuk cuba mempelajari budaya lain atau membiasakan diri dengan budaya di sesebuah negara yang sudah mereka tinggal lebih berdekad lamanya, maka dia guna contoh chopstick. Itu bukan kata guna makan dengan chopstick salah. Itu adalah contoh bagaimana budaya amat penting terhadap orang Cina, tetapi kepentingan bagi bangsa Cina mempelajari budaya lain dan menerapkan budaya lain supaya boleh terbentuk satu bangsa Malaysia yang ada budaya majmuk tidak mampu tercapai. Itu benar. Hari ini saya bukan nak berbunyi seperti bersuara seperti seorang resis, bukan. Kalau saya nak resis, saya boleh ketengahkan contoh-contoh yang lebih tajam, yang sememangnya hakikat, tetapi orang akan kata saya resis. Saya beri satu contoh yang memang hakikat. Sehingga hari ini, kalau saya dah tinggal di Pulau Pinang 25 tahun, ya, di sebelah selatan baru 3 tahun. Memang tanya siapa-siapa yang bekerja kalau bukan Cina, ya, di syarikat-syarikat Cina di Pulau Pinang lah. Asalkan bukan Cina, daripada 10 orang, 8 akan kata memang sukar bagi bangsa lain, biar anda baik macam mana pun, untuk maju dalam syarikat, dalam kilang. Saya sendiri pernah jadi konsultan masa saya pensyarah. Jadi konsultan kepada beberapa kilang di Pulau Pinang. Beri in-house training. Benda-benda diskriminasi ni saya sendiri lihat. Ya. Kalau kita lihat iklan untuk sewa rumah, kita akan lihat Chinese only. Ya. Tapi saya tak salahkan Cina semata-mata, ya, sebab ada juga iklan Malays only. Tapi babak Melayu ni dia ada sebab lain. Sebabnya nak memelihara perkara-perkara tertentu seperti pemakanan, ya, dan mereka nak pelihara pantang larang tertentu. Jadi ada alasan lain. Tapi Cina ni, kalau di syarikat-syarikat Cina, kadang-kadang bila ada iklan untuk kerja, Chinese only, or preferably can speak Mandarin. Dekat situ dah hadkan dah. Kemudian dia akan, kadang-kadang dia kata semua boleh datang untuk temu duga. Tetapi banyak kes, mereka sebenarnya hanya nak cukupkan syarat. Tetapi bila non-Chinese come, ada kalanya disuruh balik. Ada kalanya mereka dapat berita bahawa sebenarnya orang yang masuk tadi tu sudah
beri keputusan bahawa dia dah diterima, tetapi mereka berpura-pura untuk menemuduga yang lain. Benda ni dah lama. Ya. Kalau saya nak tajamkan hujah saya lah. Tapi nanti orang kata saya resis. Lepas tu DAP dengan MCA ni sentiasa memain-mainkan isu yang melibatkan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan budaya dan sentimen kecinaan pada masa-masa tertentu, dan apabila sentimen-sentimen ini dimainkan, DAP dengan MCA biasanya bersatu. Contohnya nak serang Tun Mahathir babak chopstick ni. Tun cuma beri chopsticks sebagai contoh untuk menunjukkan betapa China mengekalkan budayanya. Tun tidak kata jangan pakai chopstick. Tun tidak kata sebab chopstick tu tak boleh berlaku asimilasi. Dia beri contoh tu. Makna tersiratnya, pada masa yang sama cubalah budaya orang lain. Tak payah fokus kat babak chopstick, tak payah fokus kat babak pemakanan. Itu hanya contoh. Dia cuma beritahu, cubalah kaji budaya lain. Berilah ruang untuk anak-anak muda Cina ke apa belajar daripada budaya Melayu. Sama dengan budaya Melayu, contohnya mereka juga ambil yang baik daripada budaya-budaya lain. Dan memang boleh lihat, ya, budaya-budaya lain ada asimilasi dia di kalangan orang Melayu. Ya, contohnya dari sudut pemakanan, ya, dari sudut pemberian angpau, semua ada. So dia beri contoh. Dan dalam babak ni DAP dengan MCA bersatu. DAP dengan spin dia, khususnya Guan Eng, kononnya Tun kata sebab chopstick ni tak boleh berintegrasi atau berasimilasi. Dan MCA dengan pelbagai hujah, retorik, amaran. Ini semua bodoh, membodohkan orang Cina, membodohkan rakyat. Sebab apabila anda mengambil isu kecil ni, putar belit, dibesar-besarkan, anda membodohkan dan membuang masa rakyat. Ya, semata-mata sebab nak tunjukkan we are the champion of the Chinese. Sebenarnya ini menimbulkan ketegangan kaum apabila kenyataan disalah tafsir. Satu contoh dulu, saya sendiri memperjuangkan nak haramkan Dongzong. Sebab apa? Dongzong terang-terang menipu. Ya. Saya memang nak buat perhimpunan hari itu bila Dongzong tak nak tarik kenyataan dia. Akhirnya dia putuskan untuk tidak adakan mesyuarat. Dia terang-terang menipu rakyat berhubung isu Jawi ni adalah mengislamkan pendidikan. Itu satu pembohongan. Jawi hanya satu bentuk penulisan. Ya, satu bentuk abjad. Belajar Jawi itu bukan mengislamkan pendidikan, itu satu pembohongan. Sepatutnya Dongzong disiasat bawa akta hasutan. Ya. Sepatutnya Dongzong diharamkan. Malah Ismail Sabri memperjuangkan Dongzong diharamkan. Tetapi itu hanya perjuangan palsu. Sebab Ismail Sabri bila jadi Perdana Menteri, benda tu diam. Malah bila dia duduk dalam kabinet Muhyiddin Yassin, siap dengan mereka bermuzakarah. Kerajaan bermuzakarah dengan Dongzong untuk tambah sekolah Cina, untuk memperluaskan sekolah Cina yang sedia ada. Saya tak gaduh benda tu. Cuma saya nak tunjukkan hipokrisi Ismail Sabri dan UMNO dan sebagainya. Sebab apabila satu peluang ada untuk memperbesarkan isu, mereka akan perbesarkan, mereka akan berjuang. Dan sememangnya perjuangan UMNO untuk menentang Dongzong tu betul. Sebab Dongzong resis. Dongzong telah mengeluarkan satu kenyataan resis yang palsu, kononnya belajar Jawi itu adalah pengislaman pendidikan. Itu betul. Tetapi kita lihat UMNO hanya berjuang benda tu semata-mata untuk menampilkan diri dia sebagai pejuang Melayu Islam di kalangan pengundi. Sebab lepas tu bermuzakarah nak tambah sekolah Cina. Kalau dulu Ismail Sabri kata nak haramkan Dongzong. Ya. Kemudian DAP pertahankan Dongzong. MCA pertahankan Dongzong walhal Dongzong menipu.
Di situlah timbul semangat perkauman. Dan semangat perkauman dimarakkan, disuburkan oleh parti-parti politik dinosaur ini. Ya, MCA, UMNO. Dan yang terkini bila DAP bermain isu chopstick ini, dia sedang memarakkan dan menyuburkan semangat perkauman. Mungkin nak tarik undi Cina sebab prestasi PH dah teruk. So berhati-hatilah dengan pihak-pihak ni. Ya. Jangan jadikan negara kita satu negara di mana rakyatnya diasuh, dididik untuk melihat segala apa yang berlaku dari kacamata perkauman. Selagi ada parti-parti politik seperti UMNO, MCA, ya, dan DAP lah dalam hal ini, benda ni akan dimainkan. Satu lagi contoh ialah peperiksaan UEC ke UPC, lupa nama UEC tu. Kadang-kadang benda tu akan ditimbulkan, khususnya bila dah dekat dengan pilihan raya. Kadang-kadang senyap. Sebenarnya benda tu mudah. Kerajaan hanya nak memutuskan nak lulus ke, tak nak iktiraf ke, tak nak iktiraf peperiksaan UEC tu. UEC lah, tak silap saya, UEC yang peperiksaan sekolah Cina tu. Itu je, nak putuskan je. Walaupun ianya sebenarnya melanggar perlembagaan. Kalau nak lulus, kalau tak nak, beritahu mengapa. Ianya bercanggah dengan perlembagaan. Lepas tu pihak yang berkaitan boleh panjangkan ke mahkamah. Mudah je, tak payah nak panjangkan. Tapi mereka memanjangkan isu ni bertahun-tahun lamanya, menghidupkannya bertahun-tahun lamanya. Sebenarnya ini semua permainan. Benda ni sepatutnya dah sekelip mata dah selesai. Sebabnya MCA dan DAP boleh memperjuangkan isu ni bagi tunjuk Cina, tengok kita berjuangkan isu peperiksaan UEC. Walhal mereka tahu sebenarnya benda tu mustahil nak dilakukan, atau kalau nak dilakukan boleh dilakukan sekelip mata. Tapi mereka nak menghidupkan perkara tu. UMNO pula akan kata tak boleh, ya, untuk menarik perhatian orang Melayu. Dan kemudian bila dah habis pilihan raya, benda tu akan senyap seperti sekarang. Kalau benar DAP tu serius nak luluskan peperiksaan tu di seluruh negara, masa dia pegang kerajaan, mengapa tak diselesaikan benda tu? Dia akan kata tak, ini semua salah Mahathir tak bagi. Tak, MCA pun sama, mereka akan mainkan isu tu walhal mereka tak serius untuk perjuangkan sampai benda tu diluluskan. UMNO pula tak serius untuk memberi kata putus akhir. Tak boleh, full stop, tak boleh. Secara dasar kerajaan kata tak boleh, tak perlu dibincangkan lagi, tak boleh. Sebab mereka nak hidupkan benda ni untuk dimainkan ketika pilihan raya. Sebab kalau andai kata periksa UEC itu dah diluluskan, MCA dah tak ada isu UEC ni, DAP dah tak ada isu UEC ni. Parti-parti politik kita hidup atas semangat perkauman, khususnya parti-parti politik dinosaur lampau. DAP ni pun kira parti politik dinosaur sebenarnya, dia lama. Okay. Ini hakikat yang sedang saya tampilkan, ya. Ini hakikat yang sedang saya tampilkan. Bukannya satu benda yang saya reka hanya untuk mempertahankan tun. Ini hakikat. Tapi kita tak nak sebut, sebab kalau boleh kita nak elak. Tapi bila dah sampai Tun beri contoh chopstick, benda tu diputar belit, kena cakap lah, ya? So saya ulang, dia cuma guna chopstick untuk beri contoh sikap bangsa Cina yang begitu mempertahankan budaya mereka. Dan benda tu bukannya satu yang buruk, benda tu yang baik. Tetapi ianya juga adalah satu cara untuk beliau memberi bayangan mungkin mereka tidak serius untuk belajar bangsa lain kerana terlalu serius untuk mempertahankan bangsa budaya mereka sendiri. Mereka tidak ingin belajar budaya orang lain. Ini sebenarnya hakikat boleh lihat di luar, tapi
bila guna chopstick tu mudah difahami. Tapi orang putar belik lah. Orang kata, Tun kata kalau makan dengan chopstick tak boleh diasimilasi. Itu adalah cakap orang bodoh. Itu adalah cakap orang mabuk. Nak tanya Guan Eng mabuk ke? Nak tanya MCA mabuk ke? MCA suka ke? DAP suka ke? Melayu sentiasa bergaduh dengan Cina. Satu lagi, bila isu-isu seperti ini timbul, DAP dengan MCA akan selalu senada. Okay? Tapi parti-parti yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam, Maruah Melayu, PAS dengan UMNO, ada tak mempertahankan tone dan memperbetulkan keadaan dengan menjelaskan bahawa MCA dengan DAP ni sedang memarakkan semangat perkauman? Tak ada. UMNO dengan PAS akan senyap. Biar je tun. Inilah masalahnya. Cina ni, parti Cina ni, dia akan bersatu dalam isu ni. Biar dia spin pun, bila dia spin, dia akan spin bersama-sama. Dia manipulate pun, dia manipulate bersama-sama. Tapi dia akan bersatu. Isu Dong Zong pun dia bersatu. Walaupun terang-terang Dong Zong telah melakukan satu penipuan yang bersifat menghasut, yang boleh menimbulkan ketegangan perkauman. Tetapi babak Tun pula, parti-parti Melayu tak boleh bersatu. Dia utamakan politik kepentingan dulu. Tun ni bukannya ideologi kita. Jadi tak payahlah, biarlah dia. Kan? Lepas tu mereka cerita muafakat. Itu muafakat kepentingan politik, bukannya permuafakatan ummah. Faham? Dah banyak kali saya kata, hanya seorang je pemimpin Islam di negara ni yang terkenal di seluruh dunia yang telah membuka satu pentas Maruah Melayu dan mengajak semua parti politik, dan tidak ada tertulis di mana-mana pintu pagar, hanya mereka yang sehaluan dengan saya sahaja boleh masuk. Asalkan perjuangan berteraskan Islam, dia boleh masuk. Iaitu Tun Mahathir. Sebab itu Melayu selalu berpecah. Sebab itu Melayu tak boleh bersatu. Lihat contoh ini. Ya, mereka dengan hasad dengki, dengan dendam, dengan politik kemaruk kuasa dan kedudukan. Cina ni nak menipu pun, parti Cina ni nak menipu pun, kononnya Tun kata makan chopstick tu tak boleh asimilasi, mereka menipu sekali. Mereka menipu bersama-sama. Ya? Itu beza dia. Itu beza dia. MCA, DAP dengan UMNO. Tapi apa pun, semuanya bersandar kepada politik perkauman. Dan ini harus dihentikan. Ya. So saya akan mengambil masa 5 minit untuk menjawab soalan sekiranya ada. Ya. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya bermula sekarang. Zul Motown, yang tipu Melayu, orang Melayu juga bro. Betul. Yang memecah belahkan Melayu, pemimpin Melayu juga. Pemimpin PAS, UMNO, PPBM. Tapi dia cerita penyatuan, tapi dialah penyebab perpecahan. Ya. Okey, persoalan. Kenapa tidak dikenakan akta hasutan? Terhadap siapa? Terhadap siapa? Kalau nak kenakan akta hasutan terhadap DAP dengan MCA, susah. Kalau kenakan terhadap DAP, MCA juga memutarbelit kenyataan Tun. Kemudian takkan UMNO yang pegang kuasa sekarang nak kenakan akta hasutan terhadap MCA? Ya. So itulah masalahnya. Stanley Wong, bila PRU? Sekarang babak PRU ni sudah berlaku satu ketegangan, krisis yang amat serius dalam UMNO, di mana sudah wujud kem Ismail Sabri lawan kem kluster mahkamah atau kem Zahid, dan
ketegangan ni memang cukup serius. Tak mungkin selama-lamanya mereka boleh menyembunyikan ketegangan ini, dan kita akan lihat sesuatu yang menarik. Tetapi PRU tak lama dari sekarang lah. Jun Heng Chiang, ceritalah kes rasuah penyamun dan harta anak Tun. Hebat soalan. Beginilah, tunjukkanlah bukti-bukti ya. Sebab cerita ni, babak Kem Najib ni main cerita semenjak 2015. Banyak cerita. Sekarang pegang kerajaan pun UMNO, orang Najib. Dulu masa Tun serang MDB pun yang pegang kerajaan Najib. Tapi cerita banyak, bukti elak. Najib kerahkan LHDN apa, macam-macam nak siasat Tun, semua penyiasatan menunjukkan tidak ada apa-apa bukti. Jadi dia main cerita. Ya. Dan saya pun dah sahkan 2-3 cerita tu palsu, termasuk cerita komplot 3 Tan Sri. Anda boleh rujuk ya Facebook saya, pergi ke live yang lepas, 2-3 live yang lepas, saya ada cerita penuh komplot, penipuan komplot 3 Tan Sri kononnya. Okey, anda boleh baca, dan saya pun dah cabar Najib untuk menyangkal dakwaan saya. Jadi tak ada bukti. Setakat hari ini yang ada bukti sahih yang dipersembahkan di mahkamah, yang tidak mampu disangkal oleh peguam bela hingga menyebabkan sabitan bersalah, adalah bukti terhadap Najib. Sehingga hari ini 4 hakim, termasuk 3 hakim bawah pentadbiran BN, dah kata Najib bersalah menyeleweng dana 42 juta. Jadi tunjuk bukti. Kita muak dengan cerita. Cerita Najib, cerita apa, muak dengan cerita. Tunjuk bukti. Sebab Tun, bila dia kata Najib bersalah 1MDB menyeleweng dana, rupa-rupanya terbukti betul dengan siap ada bukti-bukti dokumentasi. So tunjuk bukti. Suruh Najib kalau ada bukti, heret Tun ke mahkamah, seperti mana Tun secara tidak langsung heret Najib ke mahkamah. Baru cerita. Faham? Kalau tak ada bukti, jangan buang masa saya dengan soalan-soalan berhubung anak Tun ke atuk Tun ke nenek Tun ke. Ini semua membuang masa. Ini adalah fitnah, konspirasi untuk memburukkan nama Tun sebab Najib nak alihkan perhatian. Mudah. Ya. Okey. Kecil Melayu sengal buka pintu bagi betul. Ya. Tinta Arjuna Kadir, saya nak bertanya, beranikah mereka nak bersikap demikian zaman Tun Razak? Politik Melayu memang dah rosak. Zaman Tun Razak, awak cerita zaman Tun Razak, saya nak cerita ya. Okey, saya nak cerita Najib bila masa dia Perdana Menteri, dia menipu guna nama arwah ayah dia, dan ini bukan saya yang kata, ini adik Najib sendiri yang kata. Kononnya perbelanjaan Rosmah di luar negara adalah legasi peninggalan Tun Razak. Lepas tu adik Nazir Razak, adik Najib, keluar kenyataan PMO tak cakap betul, itu bukan legasi peninggalan Tun Razak. Sampai hari ni Najib tak berani jawab adik dia. Kesian. Kamal Zainuddin Shah Omardin, muda akan didaftarkan atas arahan mahkamah kepada KDN. Apa komen saudara RJR? Mereka bersama TTF ke? Okey, TTF, The Third Force, adalah nama blok ini. Ini bukan sama dengan blok kuasa ketiga lah. Okey, tetapi apa pun, yelah, saya pun dah baca mahkamah perintahkan KDN untuk daftar muda dalam tempoh 14 hari, dan juga membayar kos guaman, tak silap saya 10,000 ke berapa. Okey,
Jadi ini menunjukkan hujah-hujah yang dikemukakan oleh muda ni adalah benar, bahawa sebab muda kata ada usaha untuk menghalang muda didaftar. Dan saya juga ingat betapa cepatnya Perikatan Nasional didaftarkan. Okay. So ini adalah bagus. Saya difahamkan lah muda ni dengan warisan, dengan pejuang ni semua akan duduk dalam blok ketiga lah. Itu saya difahamkan. Tapi saya bukannya ahli muda, bukannya ahli pejuang, bukannya ahli warisan. Itu pun anda kena faham lah. Okay? Tapi setakat mana yang saya difahamkan, yang tu betul lah. Okay. Jack White saya dah jawab. Kamarul Yoy, kalau Tun ada buat salah, kenapa orang Najib tak buat report? Sebab nama dia Najib lah. Nama dia Najib. Itu Stanley Wong, selagi tak ada undang lompat parti, sia-sia je PRU. Okey, bawah kerajaan ni jangan harap undang-undang anti lompat parti akan diluluskan sebelum PRU. Mungkin mereka akan buat-buat, berbincang ke, mengusulkan ke, tapi nak lulus tu jangan harap. So jangan harap mereka akan buat. Tapi bukan sia-sia nak adakan PRU, sebab perjanjian perundangan boleh ditandatangani melibatkan calon-calon dan parti-parti politik yang memang akan mengikat calon-calon. Jadi ada cara lain. Pian Habibi Hikal, pandangan Tuan RJ, peratus keluar mengundi di PRU akan datang memberangsangkan atau macam mana pada hari ini akan kekal sebagai pemerintah? Okey, pertama sekali, pandangan kononnya kurang akan keluar mengundi sebab COVID tu mengarut. Sebab kita lihat hidup di luar sana pun dah seperti biasa. Di Melaka pun kononnya ramai tak keluar mengundi sebab COVID tu mengarut. Hakikatnya peratusan yang keluar mengundi amat rendah sebab nombor satu, semua orang dah tahu PRU dah dekat, semua meluat dengan percaturan BN dan PN, dan disebabkan tidak ada pilihan blok ketiga, ramai tolak PH, ramai tolak BN, ramai tolak PN, jadi mereka tak keluar mengundi. Tapi masalahnya bila terlalu kurang keluar mengundi, ia memihak kepada BN sebab Melaka ni pernah jadi kubu kuat BN. Tapi di PRU dijangka ramai akan keluar, dan jika peratusan pengundi tidak lari jauh dari PRU 14, kalau kurang pun kurang sedikit atau lebih, maka berkuburlah harapan UMNO, PPBM atau PH untuk jadi kerajaan. Percayalah, ya. Dan ramai orang kata jangkaan saya di Melaka salah. Tak, awak kaji betul-betul, ya. Jangkaan saya pertama sekali berdasarkan anggapan bahawa akan ada boikot pengundi, tetapi berlaku boikot besar-besaran di Melaka. Jadi jangkaan yang saya buat tidak boleh diguna pakai bagi UMNO. Kedua, kalau anda lihat, disebabkan peratusan yang keluar mengundi rendah, menurunnya 20%, ramai tu. Jadi apa yang berlaku adalah UMNO menang 21 kerusi. Tapi jika kita lihat 12 daripada 21 kerusi itu, majoriti dia kurang dari 1000. Jadi ini menandakan jika ramai yang menolak UMNO, jika contohnya blok ketiga bertanding, jika ramai yang menolak UMNO, PPBM, PAS dan PH tu keluar mengundi, maka 12 kerusi ni UMNO akan kalah. Maka UMNO akan menang hanya 9 kerusi, bertepatan dengan jangkaan saya. Dan jangkaan saya bagi PAS, PPBM dan PH dan PKR tepat, ya. Jadi anda kena faham benda tu. Zaimah, Najib dan penyokongnya tong kosong, bising je, lebih bunyinya tiada. UMNO bohong dan fitnah berpisah tiada. Anda boleh rujuk live saya
2 hari lepas atau 3 hari lepas, di mana saya menceritakan dengan lengkap pembohongan kononnya berlaku komplot 3 Tan Sri, dan saya menceritakan di mana pembohongan tu berlaku, dan saya telah mencabar Najib untuk menjawab. Anda lihat live tu, atau anda rujuk blog The Third Force dan anda boleh baca artikel berhubung perkara tu. Ya, dengan jelas saya dah tunjukkan di mana pembohongan komplot 3 Tan Sri. Ya, memang betul Kem Najib ni tong kosong. Mereka akan membuat cerita dengan cara yang cukup berkesan, cukup nampak berfakta, tetapi sebenarnya diputar belit, ya, banyak putar belit dia dengan cara yang cukup bijak sampai orang tak nampak. Saya ulang ya, satu contoh ialah Najib kata RCI Forex tu, laporan polis ditarik oleh Kerajaan Pakatan Harapan bawah Mahathir dan diklasifikasi sebagai NFA. Saya buat laporan polis. Untuk makluman, orang yang tarik laporan polis RCI Forex adalah orang sama yang membuatnya, yang merupakan lantikan di bawah pentadbiran Najib. Bukan Pakatan Harapan yang tarik, malah orang Najib sendiri yang tarik. Kemudian yang klasifikasikan sebagai NFA adalah polis. Di situ Najib dah fitnah. Jadi Najib akan selitkan fitnah di dalam hujah dia. Kemudian dia sumpah laknat. Baca apa yang saya tulis berkenaan dengan fitnah tu, berkenaan dengan laporan polis yang saya buat. Kemudian suruh Najib jawab. Ya. Awak sumpah laknat, tapi di situ jelas terang-terang fitnah, dan fitnah ni diulang. Takkan bekas Perdana Menteri tak tahu. Kemudian bapa adik dia kata PMO bawah Najib menipu, kononnya Rosmah membelanjakan duit legasi peninggalan Tun Razak. Najib tak berani jawab. Suruh Najib jawab tu dulu. Ya. Okey. Biman, janganlah main kepala bapak kau. Memang ada, saya baca tadi ada orang kata kepala bapak kan. Saya rasa Biman biarkan orang ni, sebab kalau ada Melayu, saya tak tahulah dia menjawab, berkata kepada saya ke dia berkata kepada orang lain ke, tapi yang tu tak penting. Orang yang berbahasa sedemikian dah terpesong landasan, jadi usah hiraukan, ya, usah hiraukan. Najib dah busukkan nama Tun Razak kecil. Oh, kecil, betul. Salam penjual. Di sini anda akan lihat ramai laskar cyber yang pro Najib ni. Dia akan kata, mana-mana live yang menyokong Tun ni, dia akan kata, oh ini live ni untuk menjatuhkan orang, ini live ni anti perpaduan ummah dan sebagainya. Tapi orang sama ni akan duduk dalam Facebook Najib, live Najib, dan akan puji memuja Najib. Okey. Pada masa Najib menjatuhkan pemimpin lain dengan fitnah. Inilah kerja laskar cyber upahan, dan banyak profil ni anda lihat adalah profil palsu, ya, atau mencurigakan. Kenapa politik Melayu masih tidak matang di Malaysia ni? Sebab ada parti-parti politik dinosaur yang memainkan perkauman. Dia menimbulkan isu perkauman yang tidak wujud, kemudian dia kata kami penyelamat, perjuangan belum selesai. Mereka memperbodohkan ummah, mereka memperbodohkan rakyat. Sebab itu politik Melayu di Malaysia tak matang. Christine Tay, you mentioned before Sabri akan jatuh in November, masih teguh lagi. Okay, Christine, I have replied this in last night's live. Okay, dulu saya beritahu dengan jelas, dengar baik-baik ya, saya beritahu dengan jelas, jangkaan saya adalah Ismail Sabri tidak akan bertahan melangkaui bulan November. Okay, tetapi jangkaan itu adalah bersandarkan hakikat bahawa UMNO bukannya parti bodoh. Tapi nampaknya UMNO parti bodoh, sehingga UMNO lawan UMNO di Melaka dan mencetuskan pilihan raya negeri Melaka. Dan pilihan raya negeri Melaka menyebabkan keputusan UMNO menang majoriti 2/3 sebab peratus yang keluar mengundi terlalu rendah. Dan ini telah mengubah percaturan dalam UMNO.
Jadi jangkaan saya, pertama sekali bila saya kata jangkaan itu bukan kepastian. Kedua, jangkaan saya tidak bersandar kepada hakikat ataupun kita tidak jangka UMNO akan jadi begitu bodoh sampai dia lawan diri dia sendiri sehingga tercetus PRM Melaka. Jadi bila PRM Melaka tercetus dan UMNO menang 2/3, percaturan dah ubah, jangkaan itu sudah tidak sesuai lagi. So ini penjelasannya mengapa Ismail Sabri masih kukuh. Tetapi jangan guna perkataan kukuh. Ismail Sabri terlalu lemah sebab semuanya mengalami krisis. PH mengalami krisis sebab penyokong PH makin meluat dengan PH. Kita dah lihat di Melaka, PKR hangus, DAP dah turun, dan makin lama PH kekalkan MOU, makin menurun sokongan PH. Kit Siang hari-hari menuduh kerajaan Ismail Sabri, ini tak betul, itu tak betul. Orang makin meluat dengan Kit Siang. Sebab di sini anda serang, tapi di sana menerusi MOU, PH beri nyawa kepada Ismail Sabri. Ya. Di belah UMNO pula berlaku ketegangan antara perpecahan teruk antara kem Ismail Sabri dengan kluster mahkamah. Ya. Dan seandainya kluster mahkamah menarik sokongan terhadap Ismail Sabri akan kekal PM sebab ada sokongan PH. Maka pengundi PH akan lebih meluat terhadap PH sebab membenarkan Ismail Sabri terus berkuasa. Pengundi PH akan tanya kepada PH. PH kata mereka masuk MOU demi rakyat kononnya. Sebab COVID tak nak adakan pilihan raya. Tetapi pengundi PH akan tanya, kalau itulah sebabnya masuk MOU, mengapa PH ambil bahagian dalam PRN Melaka? Sedangkan PRN Melaka tercetus sebab percaturan BN dan PN. Mana perginya demi rakyat? Tak nak adakan pilihan raya. Dan kalau boleh PH mengambil bahagian dalam PRN Melaka, kalau PH dah setuju dah boleh adakan pilihan raya, mengapa kekalkan MOU? Jadi MOU yang dimasuki oleh PH sedang memakan diri dan PH sekarang menghadapi tekanan besar. Sebab sekiranya mereka menarik MOU, sudah pasti kluster mahkamah akan tarik sokongan. Dan sudah pasti kerajaan Ismail Sabri akan jatuh, dan kali ini mesti pilihan raya. Dan PH takut sebab Anwar sudah ditolak seluruh rakyat Malaysia. Dan jika kluster mahkamah menarik sokongan sekarang pun, UMNO akan minoriti, BN dengan PN ni semua akan minoriti, PH akan majoriti. Kemudian UMNO dan PAS akan diserang. UMNO dan PAS bergantung kepada DAP untuk berkuasa. Lebih baik bubar parlimen. Jadi UMNO, Ismail Sabri akan ditekan. Dan sebab tekanan ni, dia tidak akan bertahan. PAS, kalau mereka kekal duduk dalam kerajaan dengan sokongan PH, sokongan terhadap PAS akan menurun lagi. Sokongan terhadap UMNO akan menurun lagi. Jadi jangan kata Ismail Sabri kukuh. Dia teramat lemah. Adakah blok kuasa ketiga atau blok ketiga lah akan pertandingkan semua kerusi? I don't know. Tapi saya difahamkan lebih 120 kerusi. Tapi I don't know the actual number. Sanuddin Ali, salam RJR, mohon pencerahan 100 hari gemilang kerajaan sekarang, tapi majoriti syarikat asing sudah banyak yang okey. Prestasi 100 hari kerajaan anda boleh rujuk live malam semalam. So saya sarankan semua orang rujuk live malam semalam, di mana saya ceritakan mengapa prestasi 100 hari kononnya kerajaan pimpinan Ismail Sabri berjaya ni mengarut. Saya setuju dengan Mukris bahawa kerajaan ni gagal. Saya beri markah F, gagal. Ya, so rujuk live semalam ya, Sanuddin Ali. Kenaikan harga barang tu memang saya pun boleh rasa, semua boleh rasa. Semua orang yang saya jumpa boleh rasa. Kita keluar makan boleh rasa. Ini dah gila sikit kenaikan harga barang ni ya. Atan Romainor. Ni tak faham lah dengan mencarut-carut. Okey, saya terus pergi ke bawah ya.
Imran Kasim, salam Regi. Pejuang jalan solo ke atau nak combine dengan muda? Okey, pejuang is pejuang, parti lah. Muda is muda. So sama ada maksud kamu, sama ada mereka akan duduk bawah satu gabungan atau mereka akan berasingan. Pada tanggapan saya, mereka akan duduk bawah sebagai satu persekutuan, sebagai sahabat dalam pilihan raya lah, mungkin dalam blok ketiga. Tetapi saya dah beritahu, saya bukannya dalam think tank dia orang. Okay, so benar-benar what is going on, I do not know. Setakat yang saya dipahamkan, memang duduk dalam blok ketiga lah. Papi Hamid Jamil, Najib will be PM again. No, I don't think so. Okey, saya rasa takat tu je. Okey, saya tak. Mustafa, rayuan Najib dah gagal. Najib akan desak 4 Mail bubar parlimen untuk menyelamatkan diri. Memang ada desakan serius daripada kem Zahid kepada Mail Sabri, dan ini telah menimbulkan ketegangan antara Zahid dengan Mail Sabri. Sebab Mail Sabri nak cuba paksa pemilihan UMNO diadakan secepat mungkin, sebab dia dengan Muhyiddin ni nak kawal UMNO sebelum diadakan PRU. Tetapi Zahid pula nak guna pentas PAU pada Januari ini untuk dapat sokongan perwakilan padu untuk desak dibubarkan parlimen. So itu yang sedang berlaku. UMNO akan berpecah teruk, ya. Kalau kuasa ketiga menang tapi masih nak bergabung seperti kerajaan hari ini, huru-hara juga jadinya. Saya tak terlibat sebenarnya. Saya bukannya, so ini kita kena lihat lah. Pian Habibi Hikal, PM kata harga barang akan stabil pada 22. Apa pandangan Tuan RJ? Okey, satu perkataannya, harga barang stabil bukan bermakna dia akan turun. Sekarang ni berjuta rakyat telah sama ada hilang sumber pendapatan atau kurang sumber pendapatan. Memang keadaan negara kita amat teruk. Orang sekarang bertanya mengapa harga barang meningkat mendadak. Bukan setakat nak stabil, nak bawa balik turun. Ya. Okey, nombor 2. PM kata harga barang akan stabil pada 22. Nombor 2, ya. Kalau harga barang naik 50%, maknanya contohnya hari ini kita beli kotak makanan ni, harga dia RM12, esok harga dia RM18. Lepas tu stabil RM18. Itu pun stabil. Tetapi naik berapa persen? 50%. Setakat nak kata stabil tak cukup. Ya. Sekarang kerajaan sepatutnya kawal banyak harga barang, tapi gagal dilakukan. Okey. Sekian sahaja siaran saya hari ini. Jadi minta semua orang share ramai-ramai. Jika anda percayalah dengan kata saya atau setuju dengan kata saya berhubung isu chopstick tu. Jika tak setuju, tak payah share. Okey. Dan sehingga kita berjumpa. So saya dah buat live pagi ni, petang tengah hari ni. Jadi berkemungkinan besar, melainkan amat perlu, berkemungkinan besar saya tidak akan buat live malam ni. Okey. So sehingga kita berjumpa esok. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.